Assalamualaikum, welcome back to my channel Zul Kongsi Channel. Pada siapa yang first time datang ke channel ni, saya harap bolehlah tekan butang subscribe dan like video ni. Hari ni saya nak berkongsi tentang kad Touch 'n Go NFC yang baru, kad ni. Okay. Kad ni saya dah guna lebih sebulan saya gunakan kad ni. Jadi mungkin saya boleh kongsikan lah apa yang maksudkan dengan NFC. Apa beza kad NFC ni dengan kad Touch 'n Go biasa. Lepas tu siapa yang perlu guna kad Touch 'n Go NFC ni, dan isu-isu berkaitan dengan kad ni lah. Okay, yang pertama sekali kita nak tahu apa tu NFC. NFC tu dia stand untuk Near Field Communication. Jadi Near Field Communication ni dia lebih mudah kita nak faham ni, dia lebih kepada nak connectkan handphone ataupun device yang support NFC dengan kad ataupun device yang satu lagi yang support NFC juga. Dia lebih kurang macam menggunakan gelombang lah, senang cerita, untuk kita nak transfer data ke ataupun transfer duit ke, kredit ke, guna handphone yang support NFC kepada satu device lagi ataupun satu kad lagi yang support NFC. Jadi untuk kad yang baru ni, Touch 'n Go dia jual kad ni dengan harga RM10. Dalam tak ada sebarang baki. Kita boleh beli melalui apps Touch 'n Go e-wallet, tapi dekat situ selalunya memang sentiasa habis stok lah. Jadi apa yang saya buat, saya dapatkan di stesen minyak Shell di Cyberjaya yang berdekatan, sebab dia ada jual dekat stesen minyak Shell ataupun Petronas yang tertentu saja, tapi stok selalunya terhad lah. Kadang-kadang dia datang 50 ke 100 kad dalam masa 1 jam dah habis. Tapi saya bernasib baik, saya dapat beli satu kad ni dengan harga RM10. Ada juga stesen minyak yang jual kad ni dengan harga yang lebih mahal daripada RM10 lah. Ada yang jual RM12, jual RM15. Tapi sebenarnya harga dia RM10. Kalau kita beli gunakan apps Touch 'n Go e-wallet pun, dia just RM110. Kena tanggung kos pengupusan atau kos penghantaran sebanyak RM5. Jadi kad ni akan jadi RM15 lah. Jadi apa beza kad ni dengan kad yang sedia ada Touch 'n Go biasa? Sebenarnya tak ada beza. Kadnya sama saja, kecuali kad Touch 'n Go NFC ni dia boleh kita check baki ataupun kita top up menggunakan handphone yang ada support NFC. Yang tu saja beza dia. Selainnya fungsi dia sama macam kad Touch 'n Go biasa. Jadi siapa yang perlukan ataupun perlu beli kad ni lah yang saya suggest untuk beli. Siapa yang masih lagi menggunakan kad Touch 'n Go. Contoh apa kegunaan kad Touch 'n Go ni? Contoh dia guna untuk parking. Tempat yang dia pergi tu, shopping kompleks ataupun tempat dia kerja tu, menggunakan parking menggunakan teknologi Touch 'n Go ataupun kad bank kan, setengah yang cashless tu kan. Jadi Touch 'n Go ni dia boleh guna untuk kita bayar parking. Jadi kemudahan kad Touch 'n Go NFC ni bila kita guna untuk parking, contoh dia, kita masuk, katakan baki dia tinggal RM1 atau RM2 je, kita touch dekat mesin nak masuk ke parking tu, dan kita bolehlah top up menggunakan handphone. Bila kita duduk dalam shopping kompleks ataupun lah pejabat, kita boleh top up. Sebelum kita keluar tu, kita boleh tambah baki kita hanya menggunakan handphone. Sebelum ni kadang-kadang kita masuk, kita touch, kita tengok baki kita dah rendah kan, kita kena pergi cari pula kedai-kedai yang support untuk top up Touch 'n Go. Tapi sekarang ni kita dah tak perlu risau dah nak cari kedai ataupun tempat nak top up. Kita boleh top up menggunakan handphone yang support NFC. Tapi pastikanlah handphone kita tu boleh support NFC. Kalau kita beli kad Touch 'n Go NFC ni tapi handphone tak support NFC, tak boleh juga top up guna handphone. Jadi selain parking, biasanya memang kad Touch 'n Go ni guna untuk tol lah. Jadi siapa yang masih menggunakan smart tag ataupun menggunakan kad Touch 'n Go untuk bayar tol, sekarang ni dia tak perlu risaulah kalau kad dalam tu baki dia kurang. Dia boleh top up terus menggunakan handphone. Bukan semua orang dia guna RFID. Macam saya dah biasa guna RFID. Jadi saya dah jarang guna kad Touch 'n Go ni. Tapi saya guna kad Touch 'n Go ni untuk parking lah kan. Untuk orang yang dia masih lagi tak guna RFID ataupun dia lebih suka guna Touch 'n Go, mungkin dia nampak lorong RFID tu selalu jam sebab ada error ataupun masalah RFID kan. Jadi nampak lorong Touch 'n Go tu kosong, dia nak
dia lebih prefer untuk gunakan lorong Touch and Go ataupun Smart Tag yang mungkin kadang-kadang lebih, orang kata apa, lebih kosong lah, tak ramai orang guna kan. Itulah orang yang perlu gunakan kad Touch and Go NFC ni. Cara nak top up dia semua tu saya dah buat video sebelum ni, jadi saya akan letakkan link di atas atas ni atau atas ni lah, saya akan letakkan link. Dan boleh juga tengok di hujung video pun saya akan letakkan link video tu, dan di ruangan komen dan ruangan description pun saya akan letakkan link video yang sebelum ni, macam mana nak top up, macam mana nak cek baki. Anda boleh tengok saja video tu untuk tengok cara nak cek baki ataupun top up Touch and Go NFC ni, kad ni. Jadi adakah masih relevan kad Touch and Go NFC ni adalah bergantung kepada adakah anda masih menggunakan kad Touch and Go biasa. Kalau anda seorang pengguna kad Touch and Go, jadi saya rasa agak berbalik untuk anda beralih ke kad Touch and Go NFC dengan syarat anda ada handphone yang support NFC. Contoh macam saya guna handphone Samsung A50s, A52s. Dia kebanyakan handphone sekarang ni, walaupun harga dia sekitar bawah 1000 ataupun atas 1000, ada handphone yang dah support NFC ni. Banyak ada handphone yang support NFC ni. Jadi siapa yang support handphone ni support NFC, tak salah kalau dia beralih ke kad Touch and Go NFC. Jadi anda di golongan yang mana? Yang masih menggunakan kad Touch and Go ataupun dah jarang sangat guna kad Touch and Go? Kalau anda yang jenis guna kad Touch and Go, macam saya guna kad Touch and Go ni untuk parking, kadang-kadang untuk bayar tol, kadang-kadang je lah. Ataupun saya gunakan perkhidmatan awam macam naik bas rapid ke, naik KTM, naik ERL tu masih gunakan kad Touch and Go. Saya rasa berbalik lah untuk saya menggunakan kad Touch and Go NFC ni, sebab ialah mudah. Kita nak top up bila-bila masa, kadang-kadang kita scan in tu, macam kita naik komuter atau kita naik ATS, kita scan in baru kita perasan baki tu dah kurang. Jadi kalau guna kad Touch and Go biasa, kita akan gelabah lah sebab baki kurang. Tapi kalau kita guna kad Touch and Go NFC ni, dalam train ataupun dekat dalam bangunan, kalau kita masuk parking, kita boleh top up pada bila-bila masa. Tak perlu risau dah nak cari kedai top up dan sebagainya. Jadi apa komen anda tentang kad Touch and Go NFC ni? Boleh komen di ruangan komen. Adakah anda rasa ia masih sesuatu yang perlu? Adakah anda seorang pengguna kad Touch and Go sekarang ni? Ataupun anda rasa kad Touch and Go NFC ni dah satu benda yang tak perlu dah untuk tahun 2022 ni? So komen dah di ruangan komen, saya nak tengok komen anda semua. Semoga video ini dapat memberi manfaat ataupun memberi panduan pada siapa yang nak dapatkan kad Touch and Go NFC ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.